أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. Okey. Kita sambung kuliah kita menggunakan kitab Al-Adabul Mufrad insya-Allah. Okey. Saya pun tak tahulah, mungkin kabel ni kot. Dia ada problem sikit. Baik. Kita sambung hari ni bab yang ke-37 dalam kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu bab silatu dzirrahim al-musyrik wal hadiyah. Bab mengeratkan hubungan kekeluargaan dengan orang yang musyrik dan pemberian hadiah. Jadi Imam Bukhari dia nak bagi tahu kat kita apa pula hukumnya. Sebelum ni kita banyak bincang tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dosa disebabkan oleh kerana dia memutuskan hubungan kekeluargaan. Sebelum ni juga kita dah baca banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menghubungkan hubungan kekeluargaan. Maka timbul satu persoalan, kalaulah seseorang itu mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang bukan Muslim. Katalah dia masuk Islam, keluarga dia tak masuk. Jadi macam mana dia nak berurusan dengan keluarga dia? Adakah dia dilarang untuk menghubungkan silaturahim dengan keluarganya ataupun tidak? Ya, kita dah baca dulu hadis berkaitan dengan ibu kepada Asma. Bagaimana ibu kepada Asma yang bernama Qailah, dalam riwayat sebut Qutailah, datang kepada Asma, dan pada waktu tu Asma jadi macam keliru. Kan, Asma tak tahu nak buat macam mana. Mak dia datang nak jumpa dia, mak dia datang nak menyantuni dia. Maka akhirnya Asma bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Nabi kata sili ummak, hubungkan hubungan kekeluargaan dengan ibumu. Maka turunlah ayat Al-Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak melarang kamu, tidak menghalang kamu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan keadilan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu di dalam agamamu dan tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman. Selagi mana mereka bukan harbi, selagi mana mereka tidak memerangi Islam, maka selagi itulah kita dibenarkan untuk berhubungan baik dengan dia. Tambahan pula, kalau dia tu adalah orang yang mempunyai hubungan ataupun ikatan rahim dengan kita. Maka kita nak tengok kat sini, boleh tak seseorang itu menghubungkan hubungan kekeluargaan dengan orang yang musyrik, dan boleh tak kita bagi hadiah kat dia demi untuk merapatkan hubungan? Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar ra'a Umar hullatan siyara
faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jumu'ah walil wufudi. Okey. Boleh dengar Boleh, Ustaz. Baik. Sorry. Ada masalah teknikal. Baik. Fa ahda ila Umar minha hullatan. Faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ba'asta ilayya hadhihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qult. Qala inni lam uhdiha laka litalbasaha innama ahdaituha ilayka litabi'aha aw litaksuwaha. Fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummih musyrik. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Al-Adabul Mufrad. Hadis ni juga Imam Bukhari riwayatkan di dalam sahih dia dan Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahih dia. Maksudnya apa? Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami. Katanya Abdah telah mengkhabarkan kepada kami daripada Ubaidullah, daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Ibn Umar kata, suatu hari Umar melihat satu pakaian yang diperbuat daripada sutera. Satu hari Umar ni dia tengok, dalam kalau tengoklah riwayat, keluar daripada masjid, Umar ternampak satu pakaian yang diperbuat, yang dicampur dengan sutera. Faqala ya Rasulullah. Maka Umar pun kata, wahai Rasulullah, law ishtaraita hadhihi, kalaulah engkau beli benda ni ya Rasulullah, dia kata. Fatalbasah afalabistaha yaumal jumu'ah, supaya engkau boleh pakai benda ni pada hari Jumaat. Walil wufud idza atauk, dan kau boleh pakai ketika mana rombongan daripada luar datang. Maksudnya apa? Maksudnya Umar ni fahamlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila nak pergi hari Jumaat pakai pakaian yang cantik, pakai pakaian yang elok. Jadi bila tengok ada baju yang elok, bila tengok ada jual pakaian yang elok, maka Umar terus bagi tahu kat Nabi, ya Rasulullah, kalaulah kau boleh pakai, kalaulah engkau boleh beli pakaian ni, bolehlah pakai masa hari Jumaat. Sebab itu para ulama kata, seelok-eloknya hari Jumaat ni bila kita pergi salat Jumaat, kita memakai pakaian yang terbaik yang kita ada. Pakaian yang paling elok, bukan mesti baru, tapi pakaian yang paling elok yang kita ada, kerana Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat ni merupakan hari raya mingguan bagi orang-orang Islam nak pergi berhimpun, nak salat berjemaah. Baik. Walil wufudi idza atauk, dan juga boleh juga engkau pakai bila ada rombongan luar datang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni waktu dia jadi nabi, kadang-kadang ada kabilah-kabilah luar yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar kepada Nabi tentang Islam. Tanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar kata, eloklah kalau rombongan ni datang, elok dipakai pakaian yang cantik. Elok dipakai pakaian yang elok sikit, kerana ia memberikan satu, orang kata apa, first impression kan. Satu, orang kata apa, pandangan awal yang menarik. Jadi kalau kata awal-awal tu pakai pakaian cantik, mula-mula orang datang tengok, orang kata macam, oh, nampak Islam ni adalah standard dia kan. Jadi kita pun kalau ada nak menerima tetamu ke apa ke kan, pakai pakaian yang elok, pakai pakaian yang bukan mesti baru, bukan mesti mahal, yang elok yang kita ada. Bukanlah pakai yang lusuh dan sebagainya, ya, kerana itu memberikan satu gambaran pertama bila orang tengok kita. Okey, faqala ya Umar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Wahai Umar, sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini ialah orang yang tidak ada habuan bagi dia dekat akhirat. Sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini ialah orang yang di akhirat nanti tidak ada untung baginya. Kenapa tak ada untung?
Nabi SAW maksudkan orang lelaki tak boleh pakai sutera lah. Perempuan tak apa pakai sutera, orang lelaki tak boleh. Jadi Nabi SAW bagi tahu kepada Umar, mungkin Umar dia tak perasan baju ni diperbuat ataupun kain ni diperbuat daripada sutera, maka Umar cadangkan dekat Nabi SAW sebab Umar tengok cantik. Maka Nabi SAW menjelaskan hukum kepada Umar, tak boleh pakai, orang lelaki tak boleh pakai pakaian ni sebab dia ada sutera. Maka lepas daripada itu Nabi tak belilah kan, Nabi tak belilah kain yang Umar cadangkan tu. Summa uhdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulal. Kemudian beberapa baju daripadanya dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak beli, tapi diberikan hadiah. Daripada kain tersebut diberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahda ila Umar minha hullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat beberapa pakaian daripada orang yang menjual pakaian ni, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak bagi tahulah siapa yang hadiahkan. Mungkin yang hadiahkan tu orang yang berniaga tu. Mungkin juga yang hadiahkan tu orang yang beli. Ya. Maka kita tak tahu. Dia tak bagi tahu siapa yang menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang pastinya test. Okey. Hari ni ganggu betul lah mikrofon. Mungkin dia penat kot sebab daripada pagi tadi saya duduk mesyuarat. Baik. Maka diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa helai pakaian tersebut. Maka bila Nabi dah dapat beberapa pakaian tu, Nabi hadiahkan kepada Umar satu pakaian daripada pakaian-pakaian dia dapat kat Nabi tu. Nabi bagi kat Umar satu. Tadi masa Umar cadang, Nabi kata siapa yang pakai ni orang yang tak ada habuan di akhirat. Siapa yang pakai ni orang yang di akhirat nanti dia tak ada pahala. Sebab dia dah buat satu benda yang Allah Ta'ala larang. Dia dah buat satu benda yang Allah Ta'ala murka. Ganggu betul hari ni. Baik. Ujian. Ini ujian. Baik. Maka bila diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pasang pakaian tu, Nabi bagi kat Umar pula satu. Jadi Umar jadi terkejutlah. Umar kata tadi sebelum ni aku suruh Nabi beli, Nabi kata tak boleh. Nabi tak nak beli. Tak boleh pakai benda ni. Tiba-tiba bila dah dapat kat Nabi, Nabi bagi pula kat Umar. Jadi Umar jadi keliru lah. Maka Umar pun bila dia dapat je hadiah tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ba'asta ilayya hadhi. Umar kata, ya Rasulullah, engkau telah menghantar pada aku benda ni. Maksudnya Nabi bagi hadiah tu mungkin Nabi tak bagi direct lah. Nabi suruh mana-mana wakil sampaikan kepada Umar hadiah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Jadi Umar pun datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ba'asta ilayya hadhi. Wahai Rasulullah, engkau hantarkan kepada aku benda ni. Apa dia? Pakaian ni. Wa qad sami'tuka qulta fiha ma qult. Sedangkan aku telah mendengar engkau kata pada perkara ini seperti mana yang kau katakan sebelum ini. Siapa yang pakai pakaian ni dia tidak ada habuan di akhirat. Siapa yang pakai pakaian ni dia tak ada pahala nanti di akhirat kerana benda ni diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab. Maka Umar ni pun dia baguslah kan. Dia tak terus kecam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata Nabi cakap tak serupa bikin. Sebab dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Dia tahu Nabi ni Nabi yang betul. Mesti ada penjelasan di sebaliknya. Mesti ada sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap macam tu dan buat macam ni. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi, "Kenapa ya Rasulullah sebelum ni kau kata tak boleh benda ni. Sekarang kau hadiahkan pula pada saya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar. Nabi kata, "Inni lam uhdiha laka litalbasaha." Clear Nabi kata. Aku hadiahkan kepada kamu benda ni bukan untuk kamu pakai. Maksudnya hukum orang lelaki tak boleh pakai sutera ni kekal lah kan.
Orang lelaki tak boleh pakai sutera ni kira kekal lah. Bukan untuk aku suruh kau pakai, dia kata. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuaha. Sesungguhnya aku hadiahkan kepada kamu pakaian ini, ya. Aku hadiahkan kepada kamu pakaian ini untuk kamu jualnya ataupun untuk kamu berikan kepada sesiapa pemakainya. Maksudnya bagi pada orang. Ni jelas ke suara kalau macam ni? Jelas. Baik. Jadi Nabi SAW kata, aku berikan kepada kamu, aku hadiahkan kepada kamu supaya kamu dapat menjualnya ataupun kamu dapat memberikan orang lain pakai. Fa'ahdaha Umar. Maka Umar pun bila dia dengar, ya, Umar ni bila dia dengar Nabi SAW sebut macam tu, maka Umar pun menghadiahkan sutera itu, kain sutera itu kepada saudara lelakinya, saudara si ibunya yang musyrik, yang tak Islam lah. Maka dalam hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita dah baca dah hadis ni dulu, tapi tak apalah, kita ulang balik untuk kita ambil faedah, iaitu para ulama berbincang lah. Pertama, hukum sutera bagi orang lelaki ni kita semua dah tahu dah. Cuma para ulama berbincang lagi, boleh tak kita beri kepada seseorang kain sutera lelaki, kita bagi pada dia sutera bukan untuk dia pakai, tapi untuk dia beri kepada orang lain yang halal untuk pakai? Jawapannya boleh lah, ya. Jawapannya boleh, tak ada masalah yang tu dibenarkan oleh syarak. Kerana kalau kita bagi satu orang benda yang boleh dipakai, yang boleh digunakan untuk perkara halal dan boleh digunakan untuk perkara haram, tapi kita bagi kat dia, jawapannya boleh, kerana orang Islam dia tahu hukum. Contohlah kan, kita jual manci sapi ataupun jual lighter pada orang, kan? Lighter ni boleh dipakai untuk benda yang halal, boleh dipakai untuk benda yang haram. Jadi kita jual kepada orang Muslim ataupun kita berikan kepada orang Muslim dengan harapan dia pakai pada benda yang halal sebab dia Muslim. Tapi kalau dia gunakan untuk benda yang haram yang kita tak tahu, maka yang tu kita tidak diberi pertanggungjawaban. Kita tak dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau kita tahu dia akan guna untuk benda yang haram, kita beri benda tu kat dia, kita tahu dia akan guna, kita percaya dia akan guna pada benda yang haram, masa tu barulah kita tak dibenarkan untuk bagi. Kerana kita seolah-olah telah membantu di dalam perkara yang haram yang dia nak buat. Jadi bila Nabi SAW berikan kepada Umar hadiah kain tu, Nabi faham, Umar tahu memang tak boleh pakai sebab Nabi dah bagi tahu kat dia. Tapi Umar ni ada isteri, Umar ada anak perempuan yang boleh pakai pakaian tu. Jadi sebab tu Nabi kata, aku berikan kepada kamu untuk kamu jualnya kepada orang yang halal untuk pakai, dan ataupun kau pakaikan dia kepada mana-mana perempuan. Berikan kepada mana-mana perempuan yang halal untuk pakai. Maka sebab itu Umar memberikan kepada saudara lelakinya daripada sebelah ibunya yang musyrik, yang belum Islam, kemudian dia masuk Islam. Tapi timbul persoalan pula, dah kalau orang lelaki tak boleh pakai, Umar pergi hadiahkan pula pada lelaki itu pasal apa? Sebahagian ulama mengatakan hadis ini menjadi dalil untuk mengatakan orang, ya, orang yang tidak Islam, dia tidak dituntut untuk melakukan furu'un syariah. Ghairu, kita panggil apa? Al-kufar ghairu mukhatabin bi furu'i syariah. Orang yang bukan Islam ini tidak dituntut untuk melakukan perkara-perkara amalan-amalan di dalam Islam. Itu pendapat minoriti ulama. Tetapi majoriti ulama, mereka mengatakan bahawasanya orang-orang kafir ni, mereka juga dituntut oleh Allah Azza wa Jal untuk melaksanakan perkara-perkara furu'. Maksudnya kalau orang bukan Islam tak salat, mereka bukan hanya menanggung dosa sebab kufur, mereka juga menanggung dosa sebab tak salat. Begitu juga kalau orang bukan Islam ini makan makanan yang tidak halal, mereka juga bukan hanya berdosa dari sudut
tidak menerima Islam sebagai agama, tetapi mereka dikira berdosa disebabkan mereka makan benda yang tidak halal. Jadi perkara-perkara ini disebutkan oleh majoriti ulama. Tapi minoriti ulama menggunakan hadis yang kita sedang baca ni untuk mengatakan, inilah bukti orang kafir mereka tak dituntut oleh agama Islam, oleh Allah untuk melaksanakan perkara-perkara yang cabang dalam agama ni selagi mana mereka tidak beriman. Jawapannya tidak benar. Kerana apa? Kerana bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadiahkan kepada saudaranya yang musyrik, dia bukan beri itu untuk orang tu pakai, tapi dia beri itu untuk orang lain pakai. Maksudnya bila kita hadiahkan pada satu orang kain yang boleh digunakan untuk benda yang halal dan benda yang haram, dan kita tak tahu dia nak guna yang halal atau yang haram, kita kata benda tu dia akan guna untuk benda yang halal lah, kecuali kalau kita tahu. Jadi benda ni dijadikan alasan oleh Umar bin Khattab untuk dia hadiahkan kepada saudara dia sebelah ibu dia yang tak Islam. Jadi Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari menggunakan hadis ini, ya, sebagai nak katanya boleh kita memberi hadiah kepada orang yang tidak Islam untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, untuk mengeratkan hubungan kekerabatan. Boleh. Bahkan digalakkan. Bukan bermakna bila satu orang ni masuk Islam terus terputus hubungan dia dengan keluarga dia, terputus hubungan dia dengan keluarga asal dia. Ini benda yang salah. Bukan bermakna bila dia tu Cina, masuk aja Islam terus orang kata masuk Melayu. Ini adalah satu benda yang tak tepat. Sebenarnya dia masuk Islam, dia bukan masuk Melayu. Dia boleh mengekalkan bangsa Cina, dia boleh mengekalkan budaya Cinanya itu yang tidak bercanggah dengan dalil-dalil agama, yang tidak bercanggah dengan nas-nas agama. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena ubah benda ni, kena bagi tahu tidak menjadi masalah bagi seseorang yang masuk Islam daripada bangsa yang bukan Melayu untuk mengekalkan budaya yang bukan Melayu itu selagi mana tidak bercanggah dengan agama, dan tidak menjadi salah untuk meneruskan hubungan baik dengan keluarganya itu walaupun keluarganya itu tidak Islam, selagi mana mereka tidak memerangi agama, selagi mana mereka tidak memusuhi agama, maka selagi itulah kita dibenarkan untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Begitulah rahmat Islam yang begitu luas. Bahkan berkemungkinan hadiah yang kita bagi dekat dia itu, pemberian yang kita bagi kat dia itu, hubungan baik yang kita jaga dengan dia itu akan menjadikan kita ni, orang kata apa, model, role model untuk dia nampak keindahan akhlak Islam, ya, untuk dia nampak keindahan akhlak Islam, yang mana dia tertarik pula dengan Islam disebabkan akhlak yang baik. Bahkan berkemungkinan dia akan nampak, ya, oh dia ni kata lepas masuk Islam lagi baik pula. Yang dia nampak lepas orang ni masuk Islam, dia kata lepas masuk Islam aku tengok dia ni lebih bertimbang rasa. Lepas dia masuk Islam, dia nampak macam lebih menjaga hubungan kekeluargaan. Maka dia kata ini Islam agama yang bagus ni. Jadi ini benda yang sangat kita kena jaga. Kerana manusia ni kadang-kadang dia terkesan bukan hanya dengan hujah, tetapi dia terkesan dengan akhlak yang baik. Manusia ni kadang-kadang dia bukan terkesan dengan dalil-dalil yang jelas, kerana mungkin dalil-dalil ni susah nak dicernakan oleh otak, susah nak dicernakan oleh fikiran, tetapi dia ada jiwa yang lebih tertarik dengan akhlak yang lunak, kan? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa yang belajar orang kata apa, ilmu marketing kan, dia kata marketing ni dia tak perlu pakai data sangat, dia tak perlu pakai fakta sangat, sebab fakta ni beban berat. Kadang-kadang netizen ataupun rakyat ni dia tak malas nak fikir, berat, dia kerja dah berat dah kan, dia duduk bergaduh dengan bos dah lama dah. Jangan bagi fakta berat, bagi dia sesuatu yang ringan tetapi
menarik jiwa dia untuk beli, menyentuh emosi dia. Dan perkara yang senang untuk menyentuh emosi ialah sesuatu yang terkait dengan akhlak. Kan, sesuatu yang terkait dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia rasa. Apa yang difikir tu kemudian pun tak apa. Sebab itu Islam membenarkan orang-orang mu'allaf ni untuk menerima zakat, untuk menguatkan lagi jiwa mereka terhadap Islam. Mungkin mereka baru masuk Islam, jadi iman mereka tak kuat. Anytime mereka boleh keluar balik daripada agama, Islam benarkan pemberian zakat kepada mu'allaf supaya mereka rasa emosi mereka itu tersentuh. Oh, Islam bagi bantuan lagi pada aku. Islam tidak melupakan aku. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, man dakhala al-masjid al-haram fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala masjid al-haram fahuwa amin, wa man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Yang bermaksud, aukamaqan, sesiapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia selamat. Sesiapa yang masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintunya, dia selamat. Sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia dikira selamat. Jadi kenapa Nabi SAW menyebutkan rumah Abu Sufyan? Kerana Abu Sufyan ni adalah pemimpin bagi orang-orang Quraisy sebelum daripada dia menerima Islam. Ya, sebelum daripada dia menerima Islam, dia adalah pemimpin orang Quraisy. Jadi Nabi SAW tahu dia ni orang besar. Ya, dia ni orang besar. Jadi bila dia orang besar, baru aja masuk Islam, Nabi SAW terus mengambil perasaan dia, mengambil hati dia. Kan? Terus ambil hati dia, bagi tahu sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Nak bagi tahu, nak ambil hati, orang kata. Nak ambil emosi, nak ambil perasaan. Oh, setelah masuk Islam ni tak adalah aku ni dilupakan langsung. Nabi SAW sebut jugalah nama aku. Dia nak bagi tahu tuan-tuan, akhlak yang baik merupakan perkara yang mudah untuk menarik jiwa orang. Baik, itu hadis yang ketiga, bab yang ke-37, hadis yang ke-71. Kita masuk kepada bab yang ke-38. Bab yang ke-38, bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Iaitu bab pada membicarakan tentang perintah ta'allamu min ansabikum. Belajarlah daripada nasab-nasab kamu, belajar daripada nasab-nasab kamu apa yang boleh untuk kamu menghubungkan hubungan silaturahim kamu. Baik. Kita tengok hadisnya, hadis nombor 72. Ya. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr bin Khalid, qala haddatsana Attab bin Bashir, an Ishaq bin Rashid, an Az-Zuhri, qala haddatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im, anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul 'ala al-minbar, ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum wallahi innahu la yakunu baina ar-rajul wa baina akhihi shay walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilati ar-rahm la awza'ahu dhalika an intihakih. Yang bermaksud kata al-Imam al-Bukhari sekejap. Kata al-Imam al-Bukhari, Amr bin Khalid telah menceritakan kepada kami. Katanya Attab bin Bashir telah menceritakan kepada kami. Daripada Ishaq bin Rashid, daripada Az-Zuhri, dia berkata, Muhammad bin Jubair bin Mut'im telah menceritakan kepada saya. Sesungguhnya Jubair bin Mut'im mengkhabarkan kepadanya, dia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar. Umar ni pernah waktu dia menjadi khalifah, di atas mimbar disebut, dia kata, ta'allamu ansabakum. Belajarlah nasab-nasab kamu.
ya, belajar nasab-nasab kamu. Summa silu arhamakum. Kemudian hubungkan hubungan silaturahim sesama kamu. Baik. Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Ibnu Hazm ni seorang ulama yang bermazhab Zahiri. Dia Zahiri. Dia pegang kepada Zahir. Tapi ada juga pandangan-pandangan dia yang bagus. Ya. Dia sebut apa? Dia kata, mengetahui nasab ni ada dua hukum. Satu fardu ain. Fardu ain ni maksudnya, kita kena tahu nasab kita, ya, yang membolehkan kita kenal mana mahram kita. Sebab benda ni fardu ain. Dia kata lah, sebab kita diharamkan untuk kahwin dengan mahram. Jadi kita kena tahu lah. Dan kita disuruh untuk menghubungkan hubungan silaturahim. Jadi kita kena kenal lah mahram kita, kena tahu ni mahram kita, ni mahram kita, ni mahram kita. Barulah kita boleh hubungkan hubungan silaturahim dengan dia. Barulah kita tahu, oh, kita diharamkan kahwin dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui nasab Nabi SAW. Kena tahu Nabi ni nama dia apa, ayah dia nama apa, dia kata. Supaya kita tak tersilap sebut nama Nabi, dia kata. Ini fardu ain, dia kata. Baik. Dan yang seterusnya, mengetahui orang-orang Ansar punya keturunan. Maksudnya, tahu orang Ansar tu daripada puak Madinah. Kerana apa? Kerana dia kata, mencintai orang Ansar tu sebahagian daripada iman. Itu pendapat dia lah. Tapi bagi saya, betul jugalah, logik juga. Kerana kita kena tahulah nasab keluarga untuk kita kenal mahram kita, sebab menghubungkan hubungan silaturahim dengan mahram itu wajib. Manakala menghubungkan silaturahim dengan keluarga yang bukan mahram, itu adalah sunat muakkad. Seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Maka Umar mengatakan, belajarlah kamu nasab-nasab kamu, dia kata. Kemudian, ya, kemudian hubungkan hubungan silaturahim. Wallahi, kata Umar, demi Allah, dia kata, ya, demi Allah, la yakun baina rajul wa baina akhihi syai', akan berlaku di antara seorang lelaki dan saudaranya itu sesuatu. Walau ya'lamu allazi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim. Tapi apabila dia mengetahui di antara dia dan orang itu adalah mempunyai hubungan rahim, hubungan mahram, la'auza'ahu dzalika an intihaki. Perkara tersebut, pengetahuan tersebut akan menghalang dia daripada menceroboh hak orang yang dia bergaduh. Mungkin ada benda yang dia tak puas hati. Kita manusia, kadang-kadang ada benda kita tak puas hati. Kadang-kadang ada benda kita rasa tak setuju. Tapi Umar kata, cara di antara cara untuk kita mengelakkan diri daripada melampaui batas bila bergaduh, melampaui batas bila berbeza pendapat, ialah dengan cara kita kenal silaturahim. Kalau paling tidak, kalau kita tahu dia tu saudara kita, hubungan mahram dengan kita dia ada, maka kita akan terus rasa macam tak mampu lagi dah nak bergaduh melampau-lampau kerana dia tu keturunan kita, kata Umar. Ya, maka sebab itu Syekh Luqman ni dia kata apa? Dalam kitab dia Rasyul Barat, dia kata, di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, dia kata, al-hasu ala ma'rifati asma'il aqarib hatta yashula lahu bil ihsani ilaihim. Maka dia kata, ataupun hatta yashula lahu al ihsanu ilaihim. Hadis ini menggalakkan kita untuk mengetahui nama-nama kerabat-kerabat kita supaya mudah untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka. Jadi kalau kita kenal, senang kita nak buat baik. Kalau kita tak kenal, mana kita nak tahu dia tu keluarga kita ataupun bukan. Yang kedua, inna ma'rifatal qarabah tamna'u minal qat'an tamna'u 'anil qati'ah wal mu'amalati sayyi'ah. Dia kata, sesungguhnya mengetahui kerabat, mengetahui hubungan kekeluargaan menghalang kita daripada memutuskan hubungan silaturahim dan menghalang kita daripada melakukan orang kata apa, perhubungan yang jahat, perhubungan yang buruk. Sebab kita tahu dia saudara kita, paling tidak dihormat dengan kita. Baik, kita tengok pada hadis yang ke-73. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, baik. Haddatsana Ahmad ibnu Ya'qub
qala akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amr annahu sami'a abahu yuhaddits an ibni Abbas annahu qala ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la bu'da birrahim idza qarabat wa in kanat ba'idah wa la qurba biha idza bu'idat wa in kanat qaribah wa kullu rahimin atiyah yawmal qiyamah amama sahibiha tashhadu lahu bisilah in kana wasalaha wa alaihi biqati'ah in kana qata'aha. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari, Ahmad bin Ya'qub telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ishaq bin Sa'id bin Amr telah mengkhabarkan kepada kami. Sesungguhnya dia mendengar ayahnya menceritakan daripada Ibni Abbas. Kata Ibni Abbas, ihfadhu ansabakum. Ini hadis yang saya baca tadi, nombor 72, dan hadis ini kedua-duanya disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan pada sahabat, bukan disandarkan kepada Nabi lah. Kira hadis ni hadis mauquf. Dia bukan hadis marfu'. Hadis mauquf ni hadis yang disandarkan kata-kata itu pada sahabat Nabi, kepada Umar, kepada Abu Bakar, kepada Ibnu Abbas. Ini samalah. Tadi kata-kata Umar, yang ni kata-kata Ibnu Abbas. Dia bukan kata-kata Nabi. Baik. Ihfadhu ansabakum. Hadis ni sanad dia sahih. Kata Ibnu Abbas, peliharalah nasab-nasab kamu. Peliharalah nasab-nasab kamu. Tasilu arhamakum. Pastinya kamu akan menjaga hubungan kekeluargaan kamu. Jadi cara untuk mengeratkan hubungan silaturahim, cara untuk kita jaga hubungan silaturahim adalah dengan cara, tak ada cara lain lah. Kita kena tahu, kita kena kenal keluarga kita, kita kena pelihara nasab kita, ya. Fa innahu la bu'da birrahim idza qarabat. Kerana tidak ada kejauhan bagi hubungan kekeluargaan apabila ia dekat. Wa in kanat ba'ida, walaupun orang yang duduk tu jauh. Tapi oleh kerana mereka itu masing-masing menjaga hubungan kekeluargaan, ia dekat walaupun fizikalnya jauh. Mereka dekat, mereka terasa dekat. Kerana apa? Masing-masing jaga nasab, masing-masing tahu yang ni saudara kita, yang ni saudara kita, yang ni saudara kita. Yang ni bukan asabiah, tuan-tuan. Asabiah ni, jangan salah faham. Asabiah ni adalah kita bantu saudara kita, kalau dia salah pun kita bantu sebab dia saudara kita. Yang tu tak boleh. Yang ni bukan asabiah. Yang ni kita nak hubung silaturahim, kita nak tolong-menolong, kita nak bantu-membantu, kita nak beramah tamah. Jadi, benda ini dianjurkan dalam Islam. Benda ini digalakkan dalam Islam. Jadi, antara perkara yang membenarkan kita ataupun menjadikan kita mampu untuk jaga benda ni adalah dengan kita kenal nasab. Tahu nasab ni, orang ni saudara kita belah mana. Orang ni saudara kita belah mana. Ini benda yang dituntut dalam agama, ya. Fa innahu la bu'da birrahim idza qarabat, kerana tidak ada kejauhan pada rahim apabila ia dekat, wa in kanat ba'ida, walaupun dia jauh. Wala qurba biha idza bu'idat, dan tidak ada kedekatan apabila ia dijauhkan. Kadang-kadang orang yang dekat bila dijauhkan, bila diputuskan terasa jauh, walaupun dekat sebenarnya hubungan kekeluargaan itu. Kata Ibn Abbas. Jadi maksudnya kita kena usaha bagi hubungan kekeluargaan ini dekat. Yang mana kalau ia dekat, hubungan jauh pun terasa dekat. Begitu juga fizikal jauh pun terasa dekat. Begitu. Wa in kanat qaribah. Jadi maknanya tidak ada kedekatan kalau ia dijauhkan, walaupun sebenarnya hubungan tu dekat. Hubungan tu dekat, tapi bila mana dijauhkan, diputuskan terasa jauh. Kalau fizikal jauh, lagilah jauh. Kan? Baik. Wa kullu rahimin atiyah, dan setiap daripada hubungan kasih sayang akan datang pada hari kiamat di depan orang yang memiliki hubungan itu. Macam mana hubungan kekeluargaan nak datang? Benda tu tak nampak, benda tu maknawi. Benda kasih sayang kita sesama keluarga mana nampak, dia bukan jasad. Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan ia berjasad di hari kiamat. Seperti mana Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan amalan kita itu boleh ditimbang. Walaupun ada sebagian ulama kata yang ditimbang tu adalah buku catatan, ada juga yang kata dah amalan itu sendiri Allah Ta'ala jadikan berjisim.
ada berat. Begitu juga Allah Azza wa Jal mampu untuk menjadikan maut ataupun kematian itu disembelih di hari kiamat setelah selesai perhitungan sesama hamba, setelah selesai perhitungan manusia. Ya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tidak ada sesuatu yang boleh menghalang Allah, tidak ada sesuatu yang boleh kata yang ni mustahil kerana Allah Taala mampu untuk ciptakan. Dia akan datang, dia kata tashhadu lahu bisilah. Dia akan datang menjadi saksi. Dia ni hubungkan silaturahim. In kana wasalaha, kalau dalam dunia itu, kalau dalam dunia dulu dia menghubungkan silaturahim. Wa alaihi biqati'ah, dan dia akan memberi saksi di hadapan Allah. Dia akan kata, yang ni putuskan hubungan silaturahim. In kana qata'aha, kalau dalam dunia itu dulu dia memutuskan hubungan silaturahim. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni, pengajaran daripada hadis mauquf ni, daripada kata-kata Ibn Abbas ni, kata Syekh, ma'rifatul ansab mud'atun ila silatil arham. Mengenali nasab, mengetahui nasab, ia membawa kepada hubungan silaturahim yang lebih erat. Kemudian yang kedua, dia kata ar-rahim hiya maghnatisiyah. Dia kata tuqarribul alaqatal ba'idah wa kadzalika al-insan al-qarib yakunu ba'idan idza lam takun bainaha qurbah. Ya, bainahuma qurbah. Okey, maksudnya rahim ni dia kata seolah-olah macam magnet dah. Benda jauh tu dia boleh rapatkan, benda jauh tu boleh dekatkan selagi mana ada hubungan kekeluargaan. Begitu juga dia kata orang yang asing, orang yang dekat akan menjadi jauh jika tidak ada kekerabatan, jika tidak disambungkan hubungan silaturahim. Yang ketiga dia kata ar-rahim tantiq wa tashhad lil wasil wa 'ala al-qati' yaumal qiyamah. Rahim ini akan bercakap dan akan memberikan penyaksian bagi orang yang menghubungkan silaturahim, dan dia juga akan menjadi saksi untuk mendakwa orang yang memutuskan silaturahim di hari kiamat nanti. Nak bagi tahu benda ni benda yang serius, kita kena hati-hati. Kita tengok kepada bab yang ke-39. Bab hal yaqulul maula inni min fulan. Bab adakah boleh seorang hamba ataupun seorang bekas hamba mengatakan saya daripada fulan? Boleh ke tak boleh? Okey. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam hadis 74, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Wa'il ibnu Dawud Al-Laythi qala haddatsana Abdul Rahman bin Habib qala li Abdullah bin Umar mimman anta qultu min Taymi Tamim qala min anfusihim aw min mawalihim qultu min mawalihim qala fa halla qulta min mawalihim idzan. Ni hadis ni dia ada problem sikit pada sanad dia lemah kerana ada seorang perawi iaitu Abdul Rahman bin Habib. Dia adalah perawi yang tidak dikenali. Tapi Imam Bukhari masukkan juga kerana dhaif dia tu dhaif yang ringan, dia boleh dipakai untuk fadailul a'mal. Baik. Maksudnya Musa bin Ismail telah menceritakan kepada saya. Dia berkata Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami. Katanya Imam Bukhari kata Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami. Katanya Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Wa'il bin Daud Al-Laythi telah menceritakan kepada kami. Katanya Abdul Rahman bin Habib berkata Abdullah bin Umar bertanya kepada saya. Abdullah bin Umar ni anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata mimman anta, kamu daripada siapa? Kamu daripada keluarga mana? Kamu datang daripada mana? Okey. Bila dia sebut macam tu, bila dia tanya macam tu, qultu, aku berkata. Siapa yang berkata ni? Yang berkata ni adalah Abdul Rahman bin Habib yang tak dikenali ni. Dia kata min Taimi Tamim, aku daripada kabilah Taim Tamim. Aku berasal daripada kabilah Taim Tamim. Qala min anfusihim au min mawalihim.
Kamu ni daripada keluarga dia betul ke, yang ada hubungan darah betul, ataupun daripada bekas hamba dia? Maksudnya tuan-tuan, zaman dulu ni dia ada satu hubungan kekeluargaan itu diiktiraf, dan ada satu lagi hubungan yang diiktiraf, iaitulah hubungan hamba dengan tuan dia setelah tuan dia membebaskan dia. Kalaulah kata tuan dia tak bebaskan dia, yang ni clear lah, memang ada hubungan lah. Hamba yang tuan dia tak bebaskan lagi, bila tak bebaskan, dia kekal lah menjadi hamba tuan dia. Dia kena khidmat lah untuk tuan dia, sebab dia tu adalah sebahagian daripada harta tuan dia. Ni hamba zaman dulu. Jadi bila hamba tu dah bebaskan dia, ada tak hubungan? Ada hubungan. Ada hubungan. Hubungannya adalah dia akan dikenali sebagai maula. Maula ni apa dia? Orang yang pernah menjadi hamba orang ni. Orang yang pernah menjadi hamba. Jadi bila Ibnu Umar tanya kepada Ibn Habib ni, kan, kau daripada mana? Dia kata min Taimi Tamim. Ibn Umar tanyalah, min anfusihim atau min mawalihim? Aku daripada kamu ni daripada darah mereka, daripada keluarga mereka betul ke, ataupun daripada bekas hamba mereka? Dia kata min mawalihim. Aku daripada maula mereka. Ya. Aku daripada maula mereka. Qala fa halla qulta min mawalihim idzan? Maka dia kata, kenapa tidak kamu sebut aja daripada mawalihim idzan? Kenapa tak sebut aku daripada maula sekian, aku daripada maula sekian? Kan lebih jelas. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma nak bagi tahu kepada lelaki ni, kalau dia ni bukan ahli keluarga, sebut bukan ahli keluarga. Sebut jelas-jelas. Kerana ini boleh menimbulkan kekeliruan. Ini menimbulkan kekeliruan. Kita tidak boleh untuk menyatakan kita keluarga fulan sedangkan kita bukan keluarga. Kalau maula, sebut maula, kerana benda tu lebih jelas. Sebab itu kata Syekh, la yasihhu lil maula an yansiba nafsahu ila qabilati mu'tiqihi mubasharatan wa yukhfi sifatahu al-asliyah. Tidak sah bagi seorang bekas hamba untuk menasabkan dirinya kepada kabilah tuan, bekas tuan yang membebaskan dia secara langsung. Tak boleh. Saya daripada keluarga sekian, saya daripada keluarga sekian, sedangkan dia tu hanya bekas hamba. Tak boleh. Dia kena bagi tahu, saya ni maula fulan, saya ni maula dia, saya ni maula keluarga dia. Maksudnya orang tahu dia ni disandarkan kepada keluarga tu bukan disebabkan oleh kerana hubungan darah, hubungan kekeluargaan. Sebaliknya, dia bersandarkan kepada hubungan perhambaan yang telah pun dibatalkan, ataupun yang telah pun dia tu telah pun dibebaskan. Benda ni benda yang sangat penting dalam agama, supaya kita tidak menyembunyikan hakikat. Tidak menyembunyikan hakikat. Tapi yalah, sekarang ni hamba tak ada kan, hamba dah tak ada, semuanya telah dibebaskan, maka tak adalah hukum ni. Tapi akhir zaman nanti ada ke hamba balik? Wallahu ta'ala a'lam. Dalam hadis Nabi SAW seolah-olah macam ada isyaratkan benda tu bila Nabi kata antalidal amatu rabbataha. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril bertanya Nabi SAW tentang kiamat. Hadis yang sangat masyhur. Bila Jibril tanya kepada Nabi tentang kiamat, Nabi kata mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maka Jibril pun bagi tahu, bertanya lagi kepada Nabi, wa akhbirni an amaratiha, berilah tahu kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi SAW pun bersabda, wa antaral hufatal uratal alatar ri'a asya yatatawaluna fil bunyan antalidal amatu rabbataha antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu apabila hamba antalidal amatu, hamba melahirkan tuan. Nabi kata dekat-dekat nak kiamat nanti akan ada hamba lahirkan tuan.
Sebahagian ulama kata maksud hamba lahirkan tuan ni ialah hamba dia lahirkan anak tuannya. Tuan dia jadikan dia sebagai ummul walad. Jadi di akhir-akhir nanti bila Islam nak menang nanti tawanan ramai, jadi hamba-hamba perempuan ni jadi milik tentera-tentera Islam, jadi mungkin disetubuhi dan sebagainya, dapatlah anak tu akan jadi merdeka. Jadi hamba melahirkan tuan dia, hamba melahirkan anak yang merdeka, itu anak tuan dia. Itu sebagian ulama sebutlah. Itu di mana Islam dah menang. Sebahagian kata tak, ini adalah bahasa metafora yang menunjukkan satu fenomena seolah-olah seorang ibu melahirkan tuan dia disebabkan anak itu menderhaka pada ibu, dia perlakukan ibu dia macam hamba dia. Ini khilaf para ulama dalam memberikan tafsiran, tetapi saya nak beritahu ada sebagian ulama yang kata di akhir zaman nanti akan muncul balik hamba. Wallahu ta'ala a'lam. Macam mana cara nak dapatkan hamba? Dia bukan main ambil aja lepas tu tawan, lepas tu jadikan hamba. Seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang barat zaman dulu. Pergi ke Afrika, orang tengah mancing pun ditangkap. Kan? Ini tak betul. Yang betulnya adalah nak dapatkan hamba dengan cara peperangan. Mana-mana orang yang berperang dengan kerajaan Islam, berpegang dengan pemimpin Islam, dia ditawan, dia jadi hamba. Maka terpulanglah pada pemerintah tu nak bedakan kepada tentera ataupun nak bebaskan, itu terpulang kepada ijtihad pemerintah. Tapi nak katanya hamba mesti dapat melalui cara itulah. Dan setelah dia menjadi hamba, dia bolehlah dijual dan dibeli dan sebagainya, sebab dia dah jadi sebagai harta. Kenapa Islam benarkan benda ni? Islam benarkan benda ni kerana zaman dulu memang hamba ini mana-mana yang ditawan akan jadi hamba. Kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita lama kan, cerita-cerita Rom lama, gladiator dan sebagainya, memang macam tu. Siapa-siapa yang ditawan dalam peperangan, dia akan jadi hamba, dia akan ditawan. Ini merupakan undang-undang antarabangsa. Jadi Islam dia cuba untuk deal dengan perhambaan ni dengan cara yang sangat-sangat teratur, dengan slow and steady lah. Dia tak buang terus, tapi dia buang sikit-sikit. Dia buka pintu untuk bebaskan hamba tu banyak, tapi dia buka satu pintu je untuk mendapatkan hamba, iaitu dengan peperangan. Kenapa pintu ni tak tutup? Kalau pintu ni tutup akan membahayakan negara Islam, kerana orang akan serang, sebab orang tahu siapa-siapa yang ditawan oleh kerajaan Islam, sekali-kali dia tak akan jadi hamba. Jadi kita serang je lah, dia akan bebaskan kita. Jadi ia akan membahayakan. Dan ia akan membahayakan ekonomi juga. Sebab zaman dulu hamba ni lah yang bekerja, yang menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau hamba ni tak ada, siapa yang nak bekerja di kebun? Sebab tu Islam dia deal dengan benda ni, ya, dia deal dengan benda ni dengan baik sekali ataupun dengan pelan-pelan, ya. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi kita berhenti dulu di sini insya-Allah. Saya minta maaf sangat-sangatlah kerana ada gangguan suara tadi. Nampaknya bila tak pakai mikrofon ni okey sikit nampaknya kan. Mungkin ada masalah teknikal di mana-mana, saya tak tahu. Ya, saya dah check dah semua, nampak macam okey. Tapi rupanya tak okey. Ya, qaddarallahu wa ma syafa'an. Allah Taala telah menentukan begitu, kita tak boleh buat apalah. Baik. Insya-Allah. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Banyak. Banyak soalan hari. Saya cubalah tengok mana yang saya mampu jawab lah, ya. Mana yang saya larat jugalah. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Benda haram, contoh arak yang kita dapat dan kita bagi atau hadiahkan kepada kafir, dapat pahala tak? Tidak dibenarkan untuk kita beri kepada kafir. Kita kena buang. Kerana apa? Kerana berikan kepada orang kafir arak, kita seolah-olah membantu dalam perkara yang haram. Maka tidak dibenarkan. Sebab itu bila turun je ayat arak, Abu Talhah kan, kat rumah dia ada arak sebab belum diturunkan pengharaman arak. Jadi bila turun je ayat yang mengatakan arak itu haram, dia terus buang arak tu dekat jalan-jalan di Madinah. Dia tak ada pun bagi kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada masa tu. Dia pun tak ada bagi pada orang-orang yang musyrik yang ada di Madinah pada ketika itu, tak ada. Jadi tak boleh pakailah. Tak boleh diberikan kepada orang kafir. Ya Allah. Okey.
Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Moga Allah memberkati Dr. Suparga. Terima kasih banyak. Amin ya Rab. Moga Allah memberkati tuan juga. Soalan, jika kita melambatkan salat fardu seorang diri sebab kita nak salat jemaah, adakah dibolehkan doktor? Walhal kita boleh salat waktu afdal tapi kita lambatkan sebab nak berjemaah. Mohon pencerahan. Ulama berbahas tentang isu ni. Mana afdal? Salat lewat sikit dengan berjemaah afdal ataupun salat awal bersendirian afdal? Jawapan dia, kalau kita boleh gabungkan dua-dua. Contoh, kita salat seorang diri di awal waktu, kemudian bila jemaah datang kita ulang salat yang sama berjemaah dengan mereka, ni bagus. Ni yang paling baik. Tapi kalaulah kata kita tak nak buat begitu, dilewatkan sedikit untuk mendapatkan jemaah, itu afdal. Berbanding salat awal bersendirian. Tapi di mana-mana pun kita buat, sebenarnya kita telah melaksanakan tuntutan salat pada waktunya. Jangan sampai terkeluar waktulah. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak dapat pandangan doktor mengenai doa-doa yang disunatkan dibaca pagi dan petang. Terlalu banyak doa yang diterima melalui WhatsApp dari berbagai grup. Ada yang memberi dalil yang mengatakan bahawa doa-doa tersebut dibaca oleh Nabi SAW. Saya keliru sebab terlalu banyak doa yang sunat dibaca. Jazakallahu khair wa antum fajazakumullahu khair. Kalau tanya pendapat saya, boleh dapatkan kitab Hisnul Muslim ataupun Muslim Fortress kalau tak silap, telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris ya. Jadi baca yang ni, insya-Allah dia akan ajar doa-doa, zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi SAW. Tapi kalau memang lafaz itu lafaz doa yang tak ada pun dalam hadis, yang tak ada pun dalam Quran, boleh tak kita baca? Boleh. Sebab doa ni dia tak perlu tunggu pun untuk ada hadis baru boleh baca. Doa yang baik kita boleh baca apa-apa pun. Cuma untuk mendapatkan pahala sunnah zikir pagi dan petang, boleh tengok kitab tu lah, zikir Hisnul Muslim ya. Kalau nak cek mana-mana riwayat yang sampai kat kita, boleh cek dalam semakhadis.com. Semakhadis.com ni satu usaha yang dibuat oleh kami rakan-rakan dalam bidang hadis. Kita kolaborasi, kita terjemahkan kitab-kitab yang menghimpunkan hadis palsu dan dhaif, kita letakkan dalam satu apps. Siapa-siapa yang ada Android boleh download di Play Store semakhadis.com ataupun boleh cek laman web semakhadis.com. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah ipaduai juga termasuk dalam silaturahim? Mereka termasuk dalam orang yang ada hubungan dengan orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Mereka bukan silaturahim secara direct, tetapi mereka ada hubungan dengan orang yang bersilaturahim dengan kita. Adakah mereka itu mahram kita? Ipa tak masuk sebagai mahram. Yang wajib untuk kita hubungkan silaturahim ni orang yang mahram kita, yang kita haram kahwin dengan dia. Kan? Tapi kalau kita buat baik dengan dia, Ustaz, dapat pahala ke? Confirm dapat pahala. Sebab kita pernah bacakan hadis Ibn Umar. Nabi SAW suruh kita jaga hubungan dengan orang yang kita sayang. Kalau orang tu sayang kat satu orang, kita sayang kat orang tu, kita kena jaga hubungan. Seperti mana Nabi SAW menjaga hubungan dengan kawan-kawan Khadijah. Kerana Nabi SAW sayang kepada Khadijah. Nabi memberikan potongan-potongan daging yang Nabi sembelih kepada kawan-kawan Khadijah sehingga Aisyah rasa cemburu. Kenapa Nabi buat macam tu? Kerana mereka ni orang yang Khadijah rapat, kawan-kawan Khadijah. Maka sebab Nabi sayang kepada Khadijah, Nabi juga menjaga hubungan dengan kawan-kawan Khadijah. Itu termasuk dalam akhlak yang baiklah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya fix sikit, solat Jumaat boleh ke dibuat 2-3 sesi? Alasan supaya ramai qaryah dapat salat. Baik. Persoalan ni persoalan yang baru. Sebab di zaman Nabi SAW tidak ada salat Jumaat ni 1 atau 2 sesi atau lebih daripada 1 sesi lah. Sebab itu dalam satu bandar pun kalau ikut zaman dulu mereka kata cuma 1 aja Jumaat. Tapi oleh kerana bandar kita telah menjadi besar, maka dibenarkan kerana ada keperluan yang mendesak. Kalau kita buat 1 aja tak muat lah. Kerana bandar dah makin besar. Ya, kerana di zaman Nabi SAW itu Jumaat tidak ada banyak. Dia hanya Masjid Nabawi sahaja. Begitu juga tidak dibuat banyak sesi. Tetapi soalan-soalan datang kepada mufti-mufti di negeri Arab yang mana orang-orang yang duduk di barat, mereka bertanya soalan kepada mufti-mufti ini, boleh tak kalau diadakan salat Jumaat beberapa sesi? Kerana apa? Kerana tak ada masjid yang luas untuk menampung jemaah yang ramai. Maka sebahagian daripada ulama-ulama semasa ini membenarkan jika ada keperluan yang mendesak. Jadi kalau ada keperluan yang mendesak, boleh dibuat 2 ataupun 3 sesi menurut pandangan sebahagian ulama. Tetapi ramai juga di kalangan ulama yang tak bersetuju. Jadi saya rasa isu ni isu khilafiyah. Tapi kalau tanya kepada saya, kami di Perlis pun telah mula berbincang untuk buat 2-3 sesi, tapi kami akhirnya buat keputusan dibenarkan dengan keizinan pemerintah. Supaya ia tidak menjadi salah satu daripada alasan untuk berpecah belah lah. Takut-takut nanti orang guna alasan 2-3 sesi sebab dia tak suka dengan imam ni, dia masuk sesi ni. Dia tak suka dengan jemaah tu, dia masuk sesi ni. Sedangkan Jumaat itu disyariatkan untuk berhimpun. Jadi kalau pemerintah benarkan, tak ada masalah, insya-Allah. Ya. Salam doktor. Waalaikumsalam. Adakah kitab seperti Fadilat Amal? Kerana saya mencari kitab yang hanya mengandungi hadis-hadis sahih sahaja. Kalau nak yang macam Fadail Amal, dia boleh juga, selain daripada Fadail Amal, boleh juga usahakan untuk cari kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin antara yang baguslah. Imam Nawawi tulis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andai bangun subuh, waktu subuh tinggal 5 minit, patut terus solat subuh atau qabliyah dulu? Okey. Kalau kita percaya kita mampu untuk buat kedua-duanya dalam waktu subuh, maka buat kedua-duanya afdal. Tetapi kalau kita percaya tak mampu, kita solat subuh dulu. Manakala solat qabliyah kita boleh qada kemudian sebab kita dah terlewat. Kita dah terlewat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ni sahih ke? Maaf lari tajuk, kisah seekor kijang yang meminta bantuan Nabi Muhammad SAW untuk melepaskan dia kan. Yang ni kisahnya tidak sahih. Tidak sahih, disebutkan oleh para ulama yang membahaskan tentang mengumpulkan hadis-hadis yang tidak sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disarankan ketahui nasab keturunan setelah sebelah bapa saja atau kedua ibu bapa? Okey. Yang menjadi tuntutan ialah kedua-dua, sebab kedua-duanya itu ada mahram kita. Jadi yang dituntut betul-betulnya untuk kita kenal mahram kita daripada sebelah ibu dan juga daripada sebelah bapa. Ya, kalau nak pergi kepada atas lagi yang tak jadi mahram kita pun bagus, tetapi tidaklah menjadi satu orang kata apa tuntutan yang kuat. Kalau tahu alhamdulillah, tak tahu pun diberikan keuzuran lah sebab ramai kan. Tapi mahram perlu untuk diketahui sebab nak hubungkan hubungan silaturahim. Okey. Tapi kalau tak tahu ustaz, dia hilang tiba-tiba, kita tak kenal, tak ingat dia, anak-anak kita pun tak kenal, yang tu ada uzur lah. Ya, ada uzur. Wallahu alam tuan-tuan. Insya-Allah saya rasa cukuplah sekadar tu. Soalan terlalu banyak ni, 27 soalan lagi. Saya tak mampu nak jawab semua sebab pukul 10.30 ni saya ada mesyuarat lain pula. Insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Kak Jini, terima kasih banyak kepada Dr. Azmi, terima kasih kepada Ustaz Reza yang global Ehsan yang menganjurkan majlis pada malam ni. Saya mohon maaf banyak-banyak kerana masalah audio tadi. Kita pun tak tahu sebab apa, macam ada sabotaj je kan. Mudah-mudahan baik-baik sebelaka. Mudah-mudahan saya sampaikan pada malam ini bermanfaat
kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Saya berhenti dulu di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.